JDT tewas 1-0 dalam saingan Liga Juara Asia. Terengganu pula menang 1-0 dengan klub Australia Central Coast, dan juga Sabah pula menang bergaya 3-1 dengan klub Singapura iaitu Hougang United. Di sebalik kecaman dan juga posting-posting negatif daripada netizen di media sosial, adakah kualiti dan juga standard permainan dalam saingan Liga Juara Asia sama dengan Piala AFC? Banyak posting dan juga kecaman serta komen-komen negatif dilemparkan kepada JDT. Dan sebelum aku meneruskan hujah dan juga suara juga pandangan aku, subscribe dan juga tekan butang loceng, like dan share diperlukan daripada korang guys. JDT kalah 1-0 perlawanan pertama, tapi dengan permainan yang sangat baik, menarik, beri saingan sampai ke minit akhir. Kualiti dibezakan dengan standard permainan dalam AFC Cup, yang mana Terengganu dengan Sabah berjaya meraih kemenangan. Komen dan juga caption ataupun posting-posting mempelikihkan JDT sebagai jago kampung lah, macam-macam lagi. Tak boleh menerima kekalahan, tapi pasukan seperti Terengganu dengan Sabah berjaya mengharumkan nama Malaysia lah di pentas Asia. Pandangan aku lah, kita tahu JDT sendiri pernah bermain dalam saingan Piala AFC dan menjuarai 2015 AFC Cup, kita jangan lupa. Dan selepas itu JDT teruslah mengorak langkah bermain, bermula dengan play-off Liga Juara Asia sehingga kini layak secara meriah. Korang kena sedar, aku rasa haters ni celik mata lah, cukup-cukup lah troll ataupun netizen yang mengecam, menunggu JDT kalah ataupun mengharap sangat JDT kalah dalam saingan Liga Juara Asia. Oleh kerana dalam Liga Malaysia habis musim, JDT tak menerima kekalahan langsung. Tapi pada aku, kalau JDT kalah dalam saingan Liga sekalipun dan kalah ketika bertemu Kawasaki, ni dua perkara yang berbeza. Kita perlu ingat satu perkara, dalam saingan Liga Malaysia, pasukan seperti JDT berada dalam kelas tersendiri, berada di satu tahap yang lain. Dan pada aku, kita kena kesian dengan kelab JDT kerana untuk bersaing dalam standard Asia seperti dalam Liga Juara Asia, JDT ni sebenarnya memerlukan sparring yang kuat dalam saingan Liga Malaysia. Bagi penyokong JDT pun, aku rasa diorang bersyukur sangat sebab ada juga kelab yang boleh menyekat kemenangan JDT, memberi saingan 90 minit seperti pasukan Kedah berjaya menjadikan 3 gol mengakibatkan keputusan seri 3-3. Satu-satunya kelab yang berjaya menyekat JDT. Tapi kita harapkan pasukan seperti Kedah berjaya meneruskan momentum kemenangan, bermain dengan gaya yang ditunjukkan ketika menentang JDT. Kerana JDT memerlukan sangat persaingan yang sangat kuat dalam Liga Malaysia ni. Jika tidak, pengurusan di skuad JDT, terutama Tunku Bangkatung Johor, kena memikirkan, memerah otak untuk improve dari segi kualiti permainan dan untuk menilai di mana kelemahan-kelemahan. Selagi tidak ada sparring yang kuat secara konsisten dalam Liga Malaysia, kelab JDT, terutama staff coach ataupun coach sendiri, terpaksa mencari kelemahan-kelemahan sendiri. Lain jika ada 2-3 kelab yang kerap memberi saingan setiap kali berjumpa, dekat situ boleh menilai kelemahan dan juga kekurangan di setiap posisi, seperti berlaku dalam perlawanan berjumpa Kedah. Begitu juga berlaku ketika perlawanan bertemu Kawasaki Frontale. Apabila bermain dengan kelab-kelab yang bermain attacking, dekat situ pengurusan kelab dan juga staff coach boleh menilai kekurangan dan kelemahan. Jika tidak ada seperti sebelum ini, setiap perlawanan dengan kemenangan besar, jaringan yang sangat besar tanpa ada apa-apa tentangan, di situ melihatkan pasukan ataupun kelab JDT sangat selesa dengan permainan, sehingga kan mengharapkan perlawanan dengan Liga Juara Asia dengan kelab-kelab terbaik Asia baru boleh menilai kelemahan dan juga kekurangan. Itu kita cakap sparring partner dalam Liga Malaysia ni perlu ada setidak-tidaknya 2 atau 3 pasukan secara konsisten. Dan yang kedua, aku saja nak maklumkan ataupun nak ingatkan balik, saingan lepas JDT bermain juga dengan kelab Kawasaki. Waktu itu JDT tewas 5-0 dan perlawanan kedua seri 0-0. Tetapi pada musim ini kita tengok Kawasaki Frontale pun agak bingung untuk membolosi jaring JDT, dan jurulatih dia sendiri pun mengakui perkara itu kerana JDT pada musim ini tak sama dengan musim-musim yang lepas, kerana tahun ini cukup kuat memberi saingan. Ini adalah penilaian daripada jurulatih Kawasaki sendiri. Tetapi berbeza dengan netizen ataupun segelintir penyokong-penyokong di Malaysia ni yang tak mengakui perkara tu, mengecam dan juga menidakkan kekuatan JDT tu, sehingga menyamakan standard dan juga kualiti perlawanan dalam Liga Juara Asia dan juga AFC Cup. Tak perlu nak melontar pelbagai kecaman yang mengatakan jago kampung dan sebagainya. Aku rasa ini bukan menunjukkan fan-fan yang sehat, fan-fan yang mempunyai mentaliti yang baik, mindset yang baik, tetapi
pada aku fan-fan sebegini sebenarnya yang membunuh moral pemain-pemain bola sepak di Malaysia ni. Itu pendapat aku, penilaian aku. Aku rasa banyak cara lain untuk memeriahkan bola sepak Malaysia selain daripada kau mengecam dengan posting-posting yang tak sepatutnya sebagai penyokong bola sepak. Pergi ke Piala AFC, Terengganu bernasib baik padaku kerana menang jaringan gol sendiri daripada pertahanan kelab Australia, itu Central Coast. Perlawanan yang baik. Aku rasa Terengganu mengekalkan momentum selepas menewakan Selangor dalam suku akhir pertama 2-0, dan seterusnya dalam perlawanan pertama Piala AFC. Terengganu menunjukkan yang kembalilah sebenarnya pada prestasi asal walaupun tak mampu untuk menjaringkan satu gol pun. Akhirnya inilah bola sepak meraih kemenangan dan juga 3 mata yang diperlukan bermain di tempat sendiri. Kita harapkan Terengganu kekalkan prestasi dan juga momentum kemenangan. Dan bagi Sabah FC pula menang bergaya 3-1. Sudah puluhan tahun tidak melayakkan diri dalam saingan AFC Cup. Pada tahun ini berjaya dengan kemenangan pertama dalam perlawanan pertama, menyemarakkan lagi semangat penyokong-penyokong Sabah ni. 3-1 adalah kemenangan yang cukup manis. Dan aku rasa kemenangan Sabah tu dibantu oleh keadaan mukaan padang yang mana kelab Singapura seperti Hougang United ni tidak biasa bermain dalam keadaan padang sebegitu, dan ditambah pula dengan agak becak permukaannya, dan kemenangan 3-1 tu berpihak kepada Sabah. Bukanlah kemenangan nasib tetapi permainan yang baik, gameplay yang baik daripada pasukan Sabah. Walaupun dalam Liga Malaysia agak tak berapa konsisten, tapi kita harapkan Sabah akan terus mengurak langkah lah. Seperti Terengganu, Sabah juga akan bertandang ke Indonesia, bertemu dengan kelab PSM Makassar. Kedua pasukan ni akan bertemu pada 5 Oktober. So aku mengharapkan juga sebenarnya penyokong-penyokong JDT, penyokong Terengganu, penyokong Sabah dan seluruh penyokong bola sepak di Malaysia ni memberi sokongan, memberi motivasi, ataupun buatlah posting-posting di media sosial yang mendatangkan semangat, membakar semangat pasukan kelab-kelab seperti JDT, Terengganu dan Sabah yang bersaing di peringkat Asia ni, untuk membantulah dari segi motivasi untuk pemain-pemain, bukan menjatuhkan moral pemain, menjatuhkan semangat pasukan. Buatlah sentimen kebencian tu, tak mendatang apa-apa pun, tak menguntungkan kemajuan dan juga pembangunan bola sepak Malaysia. Selain memberi semangat, motivasi dan juga posting-posting positif, komen-komen yang membina untuk kelab-kelab dan juga pengurusan kelab di Malaysia ni. Seperti biasa, pesanan khidmat masyarakat daripada aku, kalau korang sayangkan bola sepak, cintakan bola sepak, teruskan memberi sokongan dengan kata-kata yang positif, posting-posting komen-komen yang membina dan juga mendoakan yang terbaik untuk bola sepak Malaysia. Okay guys.